Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. So, apa khabar semua? Okey. So, pada video saya pada kali ini, insya-Allah saya akan menerangkan berkenaan dengan bab 10 kimia dalam perubatan dan kesihatan. Tapi macam biasa sebelum tu, bagi siapa yang belum subscribe boleh subscribe dan juga boleh komen jika ada persoalan untuk ditanya, dan juga boleh juga join channel Sign SPM Study Group Cikgu Izu, grup Telegram saya, untuk kita sama-sama bincangkan berkenaan dengan soalan-soalan yang ingin anda tanya kalau ada soalan lah. Okeylah, jom kita tengok apa yang kita akan belajar hari ini. Okey, kita akan belajar berkenaan dengan perubatan tradisional, perubatan moden dan perubatan komplementari. Jadi apakah semua ni? Okey, kita akan tengok definisi serta ciri-ciri je kejap lagi. Okey, terdapat 3 jenis kaedah perubatan, iaitu perubatan tradisional, kita ada perubatan moden dan kita ada perubatan komplementari. Perubatan tradisional ni dah biasa dengar, perubatan moden pun kita dah biasa dengar, perubatan komplementari ni mungkin ada yang dah pernah dengar, mungkin ada yang tak pernah dengar. Sebenarnya benda ni nak kata baru sangat tak baru, benda ni dah lama dah dibincangkan, cuma istilah tu mungkin asing lah bagi kita kan. Tapi tak apa, kita akan tengok apa dia ketiga-tiga jenis perubatan ni. Okey, kita pergi dulu kepada perubatan tradisional. Apakah perubatan tradisional? Perubatan tradisional adalah kaedah rawatan yang menggunakan tumbuh-tumbuhan, haiwan dan juga bahan semula jadi. So that is perubatan tradisional. Perubatan moden pula adalah kaedah rawatan yang menggunakan pelbagai bidang ilmu sains berkaitan sains kesihatan dan juga bioperubatan. Jadi ini adalah definisi bagi perubatan moden. Dan apa pula perubatan komplementari? Okey, perubatan komplementari adalah kaedah rawatan yang menggabungkan perubatan tradisional dan moden yang merangkumi produk semula jadi, senaman badan dan juga minda. Oh, maknanya perubatan komplementari ini adalah kaedah rawatan yang menggabungkan perubatan tradisional dan juga perubatan moden, tapi lebih berfokus kepada senaman badan dan juga minda yang menggunakan bahan-bahan yang berasaskan produk semula jadi. Simple je kan? Simple je. Okey, kita tengok pula apa ciri-ciri perubatan tradisional. Apakah yang dikatakan dengan perubatan tradisional tu? Okey, ciri-ciri dia yang pertama, bila nak sebut perubatan tu perubatan tradisional, ubat-ubatan ataupun perubatan ini adalah perubatan yang diwarisi dan diamalkan turun-temurun daripada zaman tok nenek, tok yang, moyang kepada moyang kepada moyang, daripada dulu-dulu okey, diwarisi dan diamalkan turun-temurun. Pembuktian keberkesanan melalui pengalaman. Pengalaman siapa? Pengalaman orang yang dah menggunakan ubat tersebut. Contoh, kita tanya, "Atuk, elok ke ubat ni kan?" Itu okey, dah elok. Macam mana Atuk tahu dia elok apa semua? Atuk dah guna dah. Daripada dulu zaman tok yang, tok kepada datuk kepada atuk dulu memang dah guna dah ubat ni, memang berkesan ni. Kau percaya dengan tak percaya je. Okey, itu ciri-ciri je lah pembuktian keberkesanan melalui pengalaman orang-orang terdahulu. Dan rawatan dia maybe mengambil masa yang lebih lama sedikit, menggunakan bahan-bahan semula jadi yang memang pure daripada haiwan dan tumbuhan, tanpa orang kata campuran bahan-bahan kimia sintetik yang lain. Itu ciri-ciri perubatan tradisional. Now, okey, kos rawatan juga rendah sebab bahan-bahan kita dapati daripada alam semula jadi. Okey, kita tengok pula kepada ciri-ciri perubatan moden. Okey, so bila sebut perubatan moden, dia merupakan rawatan yang menggunakan kaedah-kaedah moden iaitu contoh pembedahan, laser, radioterapi dan sebagainya. Pembuktian keberkesanan perubatan moden ni adalah secara klinikal, maknanya telah diuji dalam makmal. Kemudian rawatan dia lebih berkesan dan lebih cepat, menggunakan ubat-ubatan sintetik, maksudnya ubat-ubatan buatan manusia. Tu ubat sintetik dan of course kos rawatan dia a bit mahal mahal sikit lah sebab dia menggunakan alatan dan mesin serta bahan-bahan lain. Okey, kita akan tengok pula ciri-ciri perubatan komplementari.
Bila sebut perubatan komplementari, tidak menggunakan ubat-ubatan terapeutik ataupun bahan-bahan yang dadah ataupun bahan-bahan sintetik kimia, mengambil kira pandangan pengamal perubatan moden dan perubatan tradisional. So you nak berubat secara komplementari, kita kira juga apa kata orang perubatan moden dan apa kata orang perubatan tradisional. Okey, adakah dia elok ataupun okey, macam tu Dan tidak melibatkan pembedahan dan jahitan terhadap tubuh badan. So bila cukup syarat ketiga-tiga ni, maka perubatan itu dikatakan adalah perubatan komplementari. Okey, kita sekarang kita tengok ubat-ubatan dalam perubatan tradisional. Sebenarnya ada banyak sangat ubat-ubat tradisional turun-temurun yang kita dengar-dengar, cuma nak guna tak nak guna je, dan keberkesanannya kita kena guna sendirilah. Sebagai contoh, quinina. Quinina ni adalah kulit batang pokok quinina ni. Dia digunakan untuk merawat penyakit malaria. Malaria. Kemudian kita ada aloe vera ataupun bahasa biasanya lidah buaya untuk mengurangkan selaran matahari, iaitu sunburn ataupun terkena objek panas. Ambil lidah buaya ni, ambil dia punya jelly dalam dia tu, lendir-lendir tu, kemudian kamu sapu dekat kawasan yang terkena objek panas. So insya-Allah dengan izinnya sembuhlah insya-Allah. Kemudian halia. Halia biasa kita dengar halia kan. Untuk melegakan bengkak dan juga sengal, membuang angin dalam badan. So that's why teh halia sangat famous, teh halia sangat famous kan, untuk buang angin dalam badan. Kalau banyak sangat angin dalam badan tu Okey, next kita tengok pula kepada ginseng. Ginseng, pokok ginseng untuk memelihara kesihatan badan. Air rebusan dia kita minum, dan ekstrak dia kita ambil ini sangat famous untuk memelihara kesihatan badan. Dan seterusnya adalah pokok bunga raya. Pokok bunga raya digunakan untuk merawat masalah keguguran rambut dan juga dikatakan boleh melegakan sakit kepala. Anda rasa saya ada masa untuk sakit kepala? So kalau ada masa, ambil lah pokok bunga raya, taruh air sikit, ramai-ramai, so sapu dekat kepala, insya-Allah. Macam penjual ubat pula kan. InsyaAllah dapat melegakan sakit kepala. Sekarang kita pergi pula kepada ubat-ubatan dalam perubatan moden. Tadi kita tengok ubat-ubat dalam perubatan tradisional yang mana berasaskan kepada banyak pada sumber tumbuhan dan juga haiwan. Sekarang kita tengok perubatan moden pula. Ada beberapa jenis ubat moden, contohnya analgesik, antibiotik dan juga psikoterapeutik. Ada 3 jenis perubatan moden, ubat-ubat, kategori ubat-ubat moden ataupun jenis ubat-ubat moden. Ada 3 jenis, iaitu analgesik, antibiotik dan juga psikoterapeutik. Analgesik ni fungsi dia melegakan kesakitan, contoh dia aspirin, paracetamol dan codeine. Antibiotik fungsi dia menghalang atau merencat pertumbuhan bakteria berjangkit, so contohnya penicillin dan streptomycin. Ini kita panggil ubat-ubat antibiotik biasa doktor bagi ubat antibiotik kan. Dan juga ubat psikoterapeutik, fungsi dia untuk merawat pesakit-pesakit psikiatrik. Contohnya amfetamin, itu imipramine, amitriptyline, ubat antidepresan dan ubat antipsikotik, tranquilizer, barbiturates, dozapin dan haloperidol. Banyak sangat ubat, banyak kategori-kategori ubat, dan kategori ubat ini tergolong dalam kategori ubat psikoterapeutik. So ambil perhatian terhadap jenis-jenis ubat ini, ubat-ubat moden, analgesik, antibiotik dan psikoterapeutik serta fungsi-fungsi dia. Dan contoh boleh jugalah, ingat contoh-contoh 1-2 contoh. Perubatan komplementari adalah rawatan tambahan yang dilakukan bersama dengan perubatan moden dalam merawat penyakit. Perubatan ini tidak hanya memfokuskan usaha merawat pesakit sahaja, tetapi memastikan pesakit itu sihat dari segi keseluruhannya, iaitu dari segi fizikal, mental dan juga emosi. Kadang-kadang kita guna ubat ni hanya sebab sakit luaran saja, tapi sakit dalaman tu siapa yang tahu? Kan? So
So maybe ada ubat untuk kita merawat orang kata sakit-sakit rohani, sakit-sakit dalaman. Okey, selain daripada ubat-ubatan moden, selain daripada ubat tradisional yang memang traditionally asal daripada haiwan dan tumbuhan, maybe kita boleh gunakan kaedah rawatan komplementari. Okey. Antara amalan perubatan komplementari di Malaysia sebenarnya sangat banyak, tapi untuk silibus kita fokuskan kepada 5 ni, iaitu akupuncture, chiropractic, urutan tradisional, homeopati dan juga terapi herba. Okey, apa semua ni? Baik, kita tengok dulu akupuncture. Akupuncture ni adalah satu teknik yang melibatkan jarum tu kita masukkan ke dalam satu titik akupuncture. Bukanlah satu, maksudnya dia ada orang yang mengamalkan teknik perubatan akupuncture ni, dia tahu dah dekat kulit kita tu dia ada titik-titik akupuncture kita panggil. Ya, dan dia akan masukkan jarum tu secara perlahan dan secara lembut. Bukan cocok godok macam tu lah, bukan. So dia akan masukkan slow-slow. Tujuan dia apa? Untuk merangsang sistem saraf dan juga untuk melegakan kesakitan. So dia ada titik-titik dia, hanya orang yang pakar lah. Bukan pergi ambil jarum jahit tu pergi cucuk mana-mandai je kan. Tak, dia ada teknik dan dia cara-cara dia. Dia ada amalan perubatan dia, ya. Tu acupuncture. Okey, perubatan yang komplementari yang kedua ialah chiropractic. Okey, semakin famous di Malaysia, menggunakan kemahiran ahli chiropractor untuk membetulkan kedudukan tulang menggunakan tangan. Digunakan untuk merawat sakit belakang dan juga leher, digunakan untuk merawat sakit sendi dan juga merawat kecederaan-kecederaan yang kecederaan akibat daripada bersukan. Okey, sama ada sendi ataupun tulang, maybe tulang teralih sikit, istilahnya macam tu. So kita boleh gunakan chiropractic, ya. Okey, next adalah urutan tradisional. Okey, ni biasa urutan adalah satu kaedah untuk memanipulasi tisu lembut menggunakan jari, tangan dan juga penumbuk, melegakan keresahan, kesakitan, keletihan, ketegangan otot dan masalah urat saraf. Kan orang suka pergi berurut kan. Sebenarnya urutan itu merupakan satu teknik untuk merawat. Okey. Teknik merawat itu tergolong dalam kategori perubatan komplementari. Okey, so nak urut pun dia ada teknik-teknik dan dia ada kaedah-kaedah tertentu dengan mengambil kira pandangan perubatan moden dan juga pandangan perubatan moden dan juga pandangan perubatan tradisional. Okey. So ini antara masalah-masalah yang dapat diatasi dengan urutan. Wah, rasa nak pergi mengurut pula Okey, next adalah homeopati. Homeopati adalah ubat yang diberikan berdasarkan gejala yang ditunjukkan oleh pesakit. Okey, nanti insya-Allah cikgu akan sertakan link-link ataupun kamu boleh tengok sekali banyak video dekat YouTube yang menunjukkan rawatan-rawatan yang melibatkan rawatan homeopati, bagi pengamal-pengamal perubatan homeopati. Dia ni adalah sebenarnya ubat-ubat. Okey, macam kamu tengok dalam gambar ni, dia sebenarnya ubat-ubat yang diberikan berdasarkan penyakit yang kita beritahu pada doktor lah. Kita akan jumpa doktor dan doktor akan tanya sakit bahagian mana, macam mana dan sebagainya. Kemudian doktor akan berikan ubat berdasarkan gejala yang kita bagi tahu doktor tu. Okey, apa tujuan homeopati ni? Okey, tujuan dia untuk menguatkan keupayaan tubuh untuk melawan penyakit tersebut. Ya. Dan sebenarnya homeopati ni adalah bukan bertujuan untuk membunuh kata kuman yang menyebab penyakit tersebut, tapi dia lebih kepada untuk menguatkan sistem tubuh kita untuk melawan penyakit. So that's why complementary ni adalah perubatan yang melengkapkan perubatan-perubatan moden dan juga perubatan tradisional. Okey, maybe kita ambil perubatan moden tu tak cukup. Okay, so kita ambil perubatan komplementari untuk melengkapkan perubatan moden tersebut. Ataupun kita orang yang memang guna tradisional, tak mainlah yang moden-moden ubat-ubat dadah ni apa sakit badan kan. Homeopati merupakan ubat yang maybe boleh bukan membunuh penyakit, tetapi dia maybe boleh membantu untuk menguatkan sistem tubuh untuk melawan penyakit. Tu homeopati, ya. Okey, next adalah terapi herba. Terapi herba. Okey, ni biasa. Ya, menggunakan tumbuhan atau bahagian tumbuhan yang memiliki khasiat
menyembuhkan penyakit melalui sumber yang tidak mengandungi nada, contohnya macam tongkat ali dan sebagainya kan. Guna maybe ubat resedong guna herba-herba. Okey, itu dia panggil terapi herba. Okey, apa perbezaan ubat semula jadi dengan ubat buatan manusia? Okey, ubat buatan manusia adalah ubat yang dihasilkan dalam makmal dan dikomersialkan. Tapi ubat semula jadi diperoleh daripada tumbuhan dan haiwan. Ubat buatan manusia perlu diambil secara berterusan atas nasihat pihak bertauliah, tapi ubat semula jadi perlu diambil dan diamalkan secara berterusan dalam jangka masa yang lama. Ubat manusia, bukti penyembuhan berdasarkan ujian klinikal dalam makmal, tapi ubat semula jadi ni dia lebih kepada kepercayaan dan pengalaman orang dulu. Kalau orang dulu kata okey ubat ni, so okey lah. Tapi sekarang ubat-ubatan semula jadi juga telah diambil kira dan telah dijalankan ujian klinikal, dan setengahnya memang disyorkan untuk digunakan, ya, tapi berasaskan sumber semula jadi. Okey, kesan penyalahgunaan ubat-ubatan. Okey, this is very important. Ubat-ubatan tak boleh ambil sebarangan dalam dos yang berlebihan kerana boleh menyebabkan kematian, boleh menyebabkan ubat tersebut kurang berkesan untuk melawan penyakit, boleh juga menyebabkan kesan sampingan yang teruk jika diambil dengan dos yang berlebihan, dan juga boleh menyebabkan ketagihan terhadap ubat. So very important, ubat-ubatan kena ambil mengikut dos yang telah disyorkan oleh pihak-pihak yang bertauliah. Okey, so setakat tu saja video saya untuk kali ni, macam agak panjang sikit. So apa-apa boleh komen kalau tak faham nanti, ya. Okey, so sekian saja untuk video saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.